بسم الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فحاضرين المسلمين muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah, sama-sama kita berniat i'tikaf, dapat sama-sama kita berhimpun untuk menimba ilmu pada malam ini sempena bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para hadirin muslimin muslimat, saya tidak memerlukan kalam yang panjang. InsyaAllah penceramah kita, jemputan kita Al-Fadil Ustaz Said Nur Hisham bin Tuan Padang telah hadir, telah datang bersama bersama Ustaz Dr. Izhar Arif pensyarah kanan UKM. InsyaAllah pada malam ini tetamu kita Al-Fadil Tuan Ustaz akan menerangkan kepada tuan-tuan pada bulan Maulid Rasul ini peristiwa-peristiwa sifat-sifat Nabi SAW yang dapat kita contohi. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Fadilatul Imam, si majlis, imam-imam, nazir dan jawatan kuasa masjid yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Izhar Arif pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pada semua yang hadir. Rasa macam pengantin baru pula macam sanding pula. Sebelum saya mula, sebab nampak muslimat belakang tu agak sendak sikit, kita orang lelaki boleh tak rampak ke depan sikit lagi? Boleh tak kita rampak sikit lagi? Kita rampak sikit lagi. Depan orang yang datang rampak panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah. Meriah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ramai saya nampak adik-adik dari Wisma Tahfiz. Masya Allah, barakallahu fikum. Berapa orang semua belajar? Ada ustaz di sini?
Ismail Tahfiz sebelah tu. Yang kat sebelah tu. Alhamdulillah. Bakal-bakal ustaz nanti insya-Allah. 10-20 tahun lagi Ustaz Izhar mati dah. Adik-adik lah pula Ustaz Izhar mati. Kan tak payah masa lagi. Ibu-ibu bolehlah bergerak ke depan sikit. Jangan rapat sangat, batal puasa. Alhamdulillah. Halang kau. Halang kau tiang depan kat depan. Boleh kita mula. Alhamdulillah. Kita akan bincang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ni, dan bersama-sama kita alhamdulillah masyarakat Kelang, kita bersama dengan Fadil Dr. Izhar Arif. Biasa tuan-tuan tengok dalam pelbagai rancangan, dalam TV 9 kita tengok Ustaz Izhar dalam Tanyalah Ustaz, TV Hijrah, Assalamualaikum, Astro. Tadi makcik-makcik ada kat pintu tadi minta benar kat Ustaz Izhar. Alhamdulillah. Jadi apa lagi? Ada banyak lagi rancangan TV Hijrah, madrasah yang terbaru, rancangan madrasah syariah tahun 2015 ni. Kalau Assalamualaikum TV Hijrah, dah banyak lagi lah. Alhamdulillah. Malam ni kita dapat jumpa secara live dengan beliau. Kita akan format kita senang je malam ni. Senang. Kita akan bincang sedikit, dan saya akan kalau ada tuan-tuan yang hadir, kalau ada rasa nak tanya soalan, sama ada saya cuba jawab sikit, Ustaz Izhar tolong jawab. Kalau ada nak tanya soalan, boleh SMS ataupun WhatsApp ke nombor. Senang kan, SMS ataupun WhatsApp. Kalau ada yang nak tanya direct depan ni pun boleh. Kalau yang jauh-jauh tu SMS lah ataupun WhatsApp lah ke nombor 019 313 08 46. Sekali lagi 019 313 08 46. Ini nombor jawatan kuasa penapis soalan. Jadi tuan-tuan hantar soalan ke nombor tu, dia akan tengok soalan yang sesuai dengan program kita, dia akan pilih, dia akan forward pada saya. Boleh gitu kan? Okey. Jadi bila kita sebut tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang ada orang mula berbincang. Ada kita dengar kadang-kadang ada ustaz-ustaz, guru-guru yang kata tak perlu sambut Maulidur Rasul. Ada dengar tak? Ada yang kata kena sambut Maulidur Rasul. Ada dengar tak? Pun ada dengar. Habis macam mana orang kat sini, sambut ke tak sambut? Ada yang anggap, ada yang kata khilaf, ada yang hilik. Khilaf ulama Kelang. Jadi begini, kita bincang sedikit malam ni supaya kita jelas. Yang kata kena sambut, bagus sambut. Kenapa? Kerana kita nak mengingati Rasulullah, kelahiran baginda membawa cahaya kepada manusia. Kita sayang pada isteri, pada suami, pada anak-anak. Kita ingat birthday dia Rasulullah lebih lagi lah. Maka kita ambil kesempatan, ambil bangkit semangat sempena. Dalam sejarah kata Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Jadi kita buat majlis, kita memperingati baginda. Ini yang kata bagus sambut. Ada guru kita yang kata tak perlu sambut, sebab Nabi tak pernah sambut, tak pernah
suruh sambut. Lepas Rasulullah wafat pun para isteri, para sahabat pun tak sambut. Jadi kenapa kita nak pandai-pandai? Nabi tak pernah buat, tak pernah suruh, kenapa kita nak buat? Tak perlu. Yang penting kita banyakkan selawat, kita hidupkan sunnah baginda. Nampak tak dua ni? Jadi macam mana? Sambut ke tak sambut? Saya nak sebut di sini, confirm haram bergaduh dalam isu ni. Ini confirm haram, jelas. Yang kata nak sambut dengan yang tak sambut bergaduh masa muka, yang ni tuduh orang ni, yang ni tuduh orang ni. Ini confirm haram, jangan duk bergaduh. Itu pertama. Yang kedua, kita pegang saja, siapa yang nak sambut silakan, siapa tak nak sambut sudah. Boleh tak kita kata tu masjid A, masjid tu contoh, masjid tu tak buat sambutan Maulidur Rasul, dia orang tu tak sayang Nabi. Boleh kita kata gitu? Tak boleh juga. Dia tak sambut maulud bukan bermakna dia tak sayang Nabi, kan? Dia tak sambut, tak apa, awak tak nak sambut silakan. Yang nak sambut, saya nak sebut ada beberapa syarat kalau nak sambut. Syarat pertama, ingat Nabi mesti sepanjang hayat, bukan musim maulud saja. Maknanya cuma nak refresh tu okey lah, tapi kena ingat Nabi, bincang tentang Nabi sepanjang hayat. Satu. Kepada yang nak sambut silakan. Nombor dua, syarat dia jangan i'tiqad wajib sambut. Mana kalau orang tak sambut kita kata dia berdosa, dia kita tuduh itu ini. Jangan i'tiqad wajib. Satu. Yang ketiga, syarat dia nak sambut silakan, tapi syarat ketiga tak boleh bercampur perkara-perkara haram masa sambut. Ustaz, sambut maulud haram ada buat ke? Ada. Dia semangat beragak sampai tak semayang zuhur. Beragak selawat 3 km, balik letih di makan tidur tak semayang zuhur. Tak boleh campur perkara haram. Beragak selawat campur laki perempuan. Tengok belah tu makan, orang perempuan makan yang gini, jarang peluk. Tok Bilal habis selawat tu tengok, oh tu lokam Tok Bilal tu tengok awet. Campur perkara haram. Kata sambut maulud, campur perkara haram. Antara perkara haram lagi, sambut maulud tapi diambil kesempatan projek-projek baju sepasang, projek-projek catering, guna duit masjid itu ini, ambil kesempatan. Itu dia panggil perbuatan haram masa sambut maulud. Tak boleh campur. Jadi kesan kita buat syarat-syarat begini, dan sebaiknya nak sambut macam kita buat ni, kita buat majlis ilmu, ajak masyarakat faham tentang Rasulullah, bagaimana cara sebenar yang nak melayakkan kita mendapat syafaat Nabi di hari akhirat, belajar sunnah, amal sunnah, berjuang sebarkan sunnah baginda, buat banyak majlis ilmu. Okey, jelas tak? Apa tadi yang confirm haram? Bergaduh dalam isu. Jadi siapa tak nak sambut, tak apa. Nak sambut, jaga adab-adab. Saya rasa yang hadir ni tak sabar dah nak dengar Al-Fadhil Ustaz Izhar kita. Ustaz Izhar kita ni baru balik dari Johor. 2 hari lepas ada di Johor, tadi di Melaka, sekarang datang Kelang. Alhamdulillah. Jadi kita punya format malam ni senang. Formatnya saya tak nak tanya soalan. Jadi saya nak serah pada Ustaz Izhar untuk mulakan perbincangan kita dulu. Apa yang penting nak kena kita faham berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dalam 15 minit 20 minit gitulah. Lepas tu kita tengok soalan pula lagi. Silakan. Komen jam Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang, tuan-tuan imam, para bilal, ustaz-ustaz, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat bersama-sama secara tidak sedar kita sedang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, dua perkara saya katakan begitu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tambah-tambah pula tuan-tuan puan-puan, kita sedang ingat memperingati terhadap sifat-sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang kedua tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat, mempermudahkan urusan ilmu. Ni datang pada malam ini tuan-tuan puan-puan, kalau nak ikut duduk kat rumah tengok berita lagi best. Tapi kita datang juga duduk dalam masjid ni untuk apa? Untuk kita mempermudahkan urusan ilmu, menjayakan urusan ilmu, nak menjayakan program-program masjid yang Allah sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang hidupkan masjid ni hanya orang beriman saja pada Allah dan hari kiamat. Dia hidupkan urusan ilmu, maka Allah kata mudahlah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila kita sebut tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita cakap tentang akhlak Nabi, kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak kejar apa yang dibaca oleh imam sebentar tadi dalam surah, dalam solat, yang Allah kata apa? Allah sebut, innalil muttaqina mafaza. Tu imam baca ayat pertama, surah pertama dalam solat rakaat pertama. Innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan. Kemenangan bagaimana? Apa kemenangan yang Allah janjikan? Tak lain dan tak bukan iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga tuan-tuan, semua orang nak masuk syurga. Ni pakcik datang daripada Labuan, sambut saya depan, ustaz saya datang daripada jauh. Siapa pakcik? Pakcik daripada Labuan, selalu tengok ustaz kat Sabah, tapi bila nak jumpa tak jumpa. Alhamdulillah daripada Sabah datang jumpa kat Kelang, padahal saya pergi Sabah setiap kadang-kadang 2 bulan sekali. Pergi ke Sabah tak jumpa pakcik, jumpa kat sini. Panjang umur pakcik, semoga panjang umur, masuk syurga kalau mati pakcik. Tuan-tuan puan-puan, tu pakcik ni. Semalam saya di Melaka, sebelum tu di Johor Bahru, dekat Melaka jumpa pakcik daripada Batu Pahat datang kejar. Dia kata, saya dengar ustaz, tengok dalam Facebook ustaz nak pergi ke Melaka, kat Johor tak sempat, saya lari just nak dengar ustaz dekat Pulau Sebang. Pergi dengar ceramah, dapat selfie, puas hati, balik selfie. Pakcik ustaz pakcik nak selfie. Oh selfie, selfie datang just nak selfie, balik tuan-tuan 2 jam 3 jam nak sampai ke Batu Pahat balik, hanya semata-mata nak kepada ilmu tuan-tuan, nak syurga. Apa tanda-tanda syurga? Apa istimewanya syurga? Syurga ni Allah bagi ikut fitrah manusia. 3 fitrah manusia yang Allah jadikan pada manusia, dan Allah bagi pula dekat dunia. Allah bagi kat dalam syurga, Allah bagi. Pertama kata Allah tu dalam ayat yang tadi, innalil muttaqina mafada. Fitrah pertama, hada
Fitrah manusia yang pertama, dia suka kepada kehijauan. Betul tak? Kalau tuan-tuan beli rumah sekarang, tuan-tuan nak duduk rumah atas langit ke duduk dekat rumah yang ada taman? Okey? Ada taman. Betul. Ada duit, tak ada duit, nak ada taman tapi sebab tak mampu. Tadi saya lalu dekat Nilai, tuan-tuan perempuan, tengok rumah. Oh, rumah saya tengok rumah, ada rumah nak baru nak jual, nak buka. Baru nak buka, tak ada lagi, belum potong lagi, baru nak naik. Tengok tuan-tuan, buka saja rumah seres 780,000. Tergolek anak kita tuan-tuan. Ni adik-adik hang pakai serban. Tak tahulah macam mana nak beli rumah lagi. Mahal tuan-tuan perempuan. Saya fikir, Allah, macam manalah anak aku, macam manalah cucu aku nak beli rumah. Kerajaan macam saya pensyarah bagi 500,000 buat pinjaman. Tapi ingat, pinjam 500,000 tak bayar bulan-bulan 5,000. Tak tergolek tuan-tuan. Baru bayar rumah, nak bayar bini lagi, nak bayar anak lagi, nak bayar makan lagi, nak bayar tol lagi, nak bayar minyak. Jangan tuan-tuan rasa bangga sangat. Oh, minyak murah sekarang. Pakcik saya pakar ekonomi dekat UKM, profesor. Dia kata sekarang ni duit jangan main-main, ekonomi teruk. Adik saya baru lepasan daripada universiti, ambil oil and gas. Sekarang ni Petronas buang orang, tak cukup kaki tangan sebab duit nak jimat kan. Tuan-tuan perempuan, ekonomi teruk. Lepas tu minyak diapungkan. Sekarang ni minyak dunia jatuh, kita duit rendahlah, bayar RM1.90. Minyak naik lagi 140, boleh bedah kita RM4 1 liter. Masa Tok Imam naik basikal pun. Jangan main-main. Jadi kena menyimpan dari sekarang. Nak cerita, sifat manusia nak rumah yang ada taman. Maka dalam syurga Allah kata, kamu tak dapat kat dunia, tak apa, jangan risau. Kamu duduk rumah atas, tak mampu, kamu turun, kamu mati nanti, aku bagi kamu dalam syurga. Tengok cantiknya syurga. Sebab apa? Sebab kamu ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikut sunnah Nabi, boleh masuk syurga, taman-taman syurga. Itu sebab dalam doa Nabi, Raudatun min riyadil jannah, nak syurga, taman-taman syurga dalam kubur kita tuan-tuan. Itu juga dalam syurga, kita tak duduk dalam syurga. Hadaiqa wa anaba. Kemudian Allah sebut ada taman-taman dalam syurga ni. Menariknya, Allah letak satu buah. Buah ini pergi dekat Papua New Guinea pun nak makan buah itu. Apa dia? Nak makan buah anggur. Ada taman-taman yang penuh dengan buah-buah anggur. Allah boleh sebut je tuan-tuan. Kenapa Allah sebut anggur? Sebab anggur ni international. Tuan-tuan pergi Djibouti, ni Afrika ni, hutan jauh tuan-tuan. Kawan saya di Djibouti masa belajar dulu, orang kulit hitam, tanya nak makan anggur. Nak makan anggur, sebut anggur, memang makan satu talang tuan-tuan. Buah anggur paling mahal. Zaman Fir'aun ada anggur, zaman Nabi Adam ada anggur. Nabi Adam makan anggur dah dalam syurga. Sebab anggur ni sampai mana-mana tempat pun orang nak makan. Orang kenal, well known buah. Kalau ikut boleh dia Allah sebut hadaiqa wa duryana, bubuh durian kat situ. Tapi siapa yang tahu? Orang Arab kata bau durian kabut lagi tuan-tuan. Tu nak cerita bagi Allah letak yang paling cantik, yang paling hebat. Yang kedua, Allah bagi fitrah dalam syurga. Hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Allah bagi dalam syurga perempuan-perempuan cantik, lelaki-lelaki handsome. Allah hati tu Allahu akbar. Nak tengok ni fitrah. Dah fitrah. Tunggu. Saya pergi Pening baru ni tuan-tuan. Haji gigi tak ada. Sepuk ni alofah. Kena dia gigi tak ada tu. Umur 70 tu. Tuan-tuan, ni alofah kena. Nak kata lelaki minat pada perempuan yang cantik, perempuan nak kepada lelaki yang handsome. Betul tak perempuan? Betul perempuan? Ke tak suka orang nak orang tak ada muka belaka? Nak hak cantik, nak handsome, tapi subjektif. Saya tengok isteri saya subjektif. Tuan-tuan tengok puan-puan tengok suami puan-puan subjektif. Setiap orang tengok cantik di mata dia, bukan di cantik mata orang lain. Tapi dalam syurga Allah bagi tuan-tuan perempuan yang paling cantik. Yang orang-orang yang ikut sunnah Nabi ni masuk dalam syurga, kau rasalah perempuan-perempuan cantik yang diketuai oleh isteri mereka sendiri duduk dalam syurga. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Wanita-wanita dalam syurga ni pakai 70 lapis sutera, 70 lapis, tapi masih nampak urat
di dalam tubuh mereka. Allahu Akbar. Punggung mereka montok. Dalam tafsir Ibn Katsir disebut punggung montok. Dia tak letak punggung leper gitu. Ini dalam tafsir tu kena belajar tafsir, tuan-tuan. Belajar tafsir. Ni belajar tafsir tapi bawa dalam tangan kosong. Bawa tafsir, tulis kat tepi tu. Tengok. Best ngaji tafsir ni, tuan-tuan. Punggung montok, dada besar. Amboi budak. Tak ada lah kap D, tak ada. Ni semua E ke atas lagi. Kau nak sangat kan? Allah bagi ni hadaiqa wa kawa'ib asrab. Faham tu masuk asrab, dada yang besar. Sebab itulah sifat wanita lelaki, dia tengok dua benda ni. Perempuan, bidang saya fiqh, tuan-tuan, fiqh semasa tentang botok, fatwa kecantikan. Orang nak buat cantik tubuh badan, dua tempat yang paling banyak orang buat. Pertama, dada. Yang kap A nak jadi kap B, B nak jadi C, C nak jadi E, E tak ada kap. Nak pakai macam mana? Haji mungkin tanya, apa itu kap ustaz? Nanti balik tanya kat luar belakang, tanya kap apa benda kap. Dia bagi dia kopiah kat kita. Tak faham. Nak besarkan. Itu artis habis ratusan ribu nak besarkan payudara. Bubuh silikon, doktor kata bahaya, kalau pecah boleh kena kanser. Buat juga, tuan-tuan perempuan. Angelina Jolie potong dua-dua terus. Tuan-tuan tak payah kaji, buka Google pula tengok Angelina Jolie, tak payah. Nak kita buat habis benda tu saja. Tu Allah bagi yang kamu nak. Yang kedua, perempuan sanggup habis duit untuk punggung, nak bagi montok, dia sanggup cucuk botok. Walaupun fatwa kebangsaan dah haramkan, fatwa Selangor haramkan, tapi kita masih lagi nak buat. Sebab dua benda sifat lelaki, dia nak tengok tu. Allah bagi, ambil kamu. Sebab kamu dekat dunia, kamu ikut sunnah Nabi. Orang perempuan marah, orang perempuan, ustaz kami macam mana? Orang lelaki dia dapat, kami nak juga. Allah bagi ikut apa yang perempuan nak. Mari dalam syurga, perempuan nak masuk syurga, tengok suami kalau masuk syurga, Allah letak suami kita depan kita, tuan-tuan, sambut kita. Kalau dulu kita nak suami ada bulu dada, tapi bila kahwin malam pertama buka, Allah tak ada bulu dada, dia tiga helai gitu. Tiga helai, Allah, dia pegang jatuh habis tiga. Jangan risau, dalam syurga Allah bagi, Allah gantikan suami yang sama, yang dulu tiga helai, bila masuk syurga penuh bulu kat badan. Kau nak sangat kan? Nak Allah ambil. Nak sangat. Aku nak satu je, ikut sunnah Nabi SAW. Nak masuk syurga, ikut sunnah Nabi betul-betul. Manakala yang ketiga, fitrah manusia. Pertama suka kepada kehijauan, yang kedua suka kepada pasangan, yang ketiga sifat manusia suka makan. Wa ka'san dihaqa, aku bagi kamu minum minuman yang paling haram dekat dunia, iaitu arak. Dekat dunia kamu boleh minum, dekat akhirat kamu boleh minum arak. Orang kata, ustaz tak mabuk ke? Nanti kan jumpa Ustaz Izzah mabuk je. Jumpa Ustaz Said dah mabuk. Jumpa Ustaz Said dalam syurga yang Allah kata alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim, duduk atas kursi tu, mabuk Ustaz Said tak ada, tak jumpa mabuk. Air bawah syurga semuanya daripada arak. Kita minum bertong-tong tidak mabuk. Itu minuman yang paling kita tak boleh minum dekat dunia. Dekat akhirat kita boleh minum, tuan-tuan, dalam syurga saja. Orang kafir dia tak minum dah arak, dekat dunia dia dah minum. Dalam neraka dia minum api, tuan-tuan perempuan. Makuluhu haram, masa dekat dunia dia makan benda haram, maka dalam neraka makanannya, minumannya daripada api. Wa a'yadu billahi min dzalik. Ada orang tanya saya baru ni, dalam tanyalah Ustaz, kalau boleh minum arak, boleh tak nak makan babi? Banyak-banyak minum makanan, kau nak makan babi juga. Saya kata dalam syurga niat saja. Nak makan apa? Babi. Mari babi. Niat lagi, makan babi apa? Babi golek depan kita, tuan-tuan. Kau makan berlendir-lendir muka, makan babi. Tak apa dalam syurga. Tapi dekat dunia kau tak boleh makan. Minyak je tak boleh makan, DNA pun kau tak boleh makan. Dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, nak ikut
Nak masuk syurga mesti kena buat apa yang Nabi SAW buat. Kena tahulah macam mana Nabi SAW. Kenallah peribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ni dia ajar kepada kita tuan-tuan beberapa sikap, beberapa akhlak yang kita kena ikut. Pertama, akhlak kita dengan orang bukan Islam. Sebab kita inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku iaitu Allah jadikan kamu sebagai pemimpin. Pemimpin kena ada sifat dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajar orang untuk minat kepada agama. Jadi kita ada tanggungjawab dengan orang kafir. Nabi tunjuk bagaimana akhlak Nabi dengan orang kafir, tuan-tuan dan puan. Nabi tunjuk akhlak Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi yang beragama Islam, yang ikut sunnah Nabi. Macam mana akhlak Nabi dengan orang-orang sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, Nabi tunjukkan contoh kepada keluarga. Bagaimana Nabi dengan isteri-isteri Nabi SAW. Yang keempat, akhlak Nabi dengan kanak-kanak. Macam mana Nabi buat dengan kanak-kanak, macam mana Nabi berhadapan dengan kanak-kanak. Kalau kita nak tahu apakah 4 ciri-ciri ini yang Nabi dah tunjuk, jangan lupa bersama saya selepas ini. Alhamdulillah, banyak kita dengar daripada Ustaz Izhar tadi. Memang saya sangat tertarik apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz, supaya kita bersungguh untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda. Banyak dia akan terang selepas ni beberapa perkara tadi. Saya sangat-sangat mengharapkan kalau ada suami-suami dalam ni, ada dia buat sesuatu di rumah, isteri dia tanya, bang, sebab apa abang buat ni? Lalu si suami itu menjawab, abang belajar ni sunnah Nabi buat gini ni, abang buat ni. Alangkah indah. Ada seorang ayah buat sesuatu di rumah, anak-anak tanya, abang, sebab apa abang buat gini? Ini sunnah tau, adalah abang belajar Nabi pernah buat begini. Seorang isteri, seorang ibu buat sesuatu dalam keluarganya, bila ditanya apa, kenapa, si ibu kata, mak ada belajar Rasulullah sebut begini, Rasulullah buat begini. Itu yang kita nak. Bukannya kita sebab apa awak buat, orang buat semua kan, semua orang buat, kita buat kan. Tak nak gitu. Sebab apa awak buat ni? Tahu tak, sejak tok nenek dulu buat gini ni, kita buat je. Kita tak nak begitu. Tok nenek bukan dalil, dalilnya qala Allah qala Rasul. Ini baru kita melahirkan generasi yang beramal berdasarkan ilmu. Ada masuk dah soalan ni, dia tanya, ada 3 soalan dulu. Dia tanya cerita tentang peribadi Nabi dari segi personality. Ustaz Izhar akan terang nanti. Ustaz Izhar sebut dah tentang dengan anak, isteri, dengan keluarga. Makanan kegemaran, boleh kita sebut sikit. Syurga ada perempuan cantik, lelaki yang handsome tak ada ke? Ni mesti orang perempuan tanya ni. Tapi Ustaz Izhar pun dah terang dah tadi. Mungkin saya boleh sentuh sedikit disebut tentang makanan, minuman yang Rasulullah suka. Personality ni Ustaz Izhar jawab nanti. Tuan-tuan, ada satu makanan yang ada hari yang tak ada makanan lain, tapi makanan tu ada di rumah Rasulullah. Apa dia? Kurma, tamar. Ada hari yang Aisyah kata tak ada dah makanan lain, tapi kurma ada kat rumah. Dan air, suadan, air dengan kurma. Saya nak tanya ikhlas yang ada dalam masjid malam ni, tolong angkat tangan siapa yang di rumah dia sekarang ada kurma. Tolong angkat tangan. Ada tak? Adik-adik yang duduk asrama tu tak apalah, senyum je lah. Alhamdulillah. Ramai. Barakallahu fiqh, barakallahu fiqh. Ada kurma di rumah, satu dah pahala sunnah. Makan kurma dapat lagi pahala. Kita showkan adik-adik. Saya ingat masa saya di Yaman dulu,
Sekolah-sekolah tahfiz ni mereka menyediakan untuk anak-anak belajar tahfiz kayu sugi satu seorang, pagi-pagi makan madu lebah, pemakanan sunnah. Juga antaranya mereka supply kurma kepada adik-adik di sekolah-sekolah tahfiz. Tak apalah, mungkin saya tak kata kita ni perlu wajib buat, tidak, tetapi soalan tanya tentang makanan dan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kurma di rumah, dah dapat pahala sunnah. Makan pula kurma, ada lagi pahala makan itu. Kalau boleh makan kurma Nabi, itu lagi hebat. Kurma biasa pun tak apa. Apa kurma Nabi? Apa nama kurma Nabi? Ajwah kan? Ada kat satu masjid tu saya tanya, tuan-tuan, apa nama kurma Nabi? Yusuf Tayo. Dia kata pegang. Bolehlah nak makan kurma jenis apa pun, kita niat ini sunnah, aku nak amalkan. Para isteri kalau mengandung, makanlah kurma. Suami-suami kalau isteri mengandung, pergi beli kurma. Suruh isteri pilih nak kurma macam mana. Sangat-sangat baik, pahala sunnah dapat dah. Kemudian dari segi saintifik, kurma sangat-sangat baik untuk orang perempuan yang mengandung. Yang mengandungi potasium, kalsium, magnesium, baik untuk tulang baby. Dia ada asid folik, vitamin B, sangat diperlukan oleh orang yang mengandung. Makan kurma. Bahkan orang perempuan dekat-dekat nak diu, dekat-dekat nak bersalin, kalau boleh masa sakit bersalin tu pun makan kurma. Dia panggil apa tu sakit nak bersalin tu? Construction. Ustaz, bukan construction tu buat bangunan, contraction. Tak, contraction lah. Yang nurse cakap push tu. Ya. Masa tu pun kalau boleh makan kurma, makan. Ustaz tak logik, Ustaz, sakit nak makan macam mana? Ketika Maryam contraction, sakit nak melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Allah perintahkan wahussi ilai, goncangkan pokok kurma, tusaqit alaiki rutaban ayyuhal hufaz, rutaban janiyya. Allah Ta'ala jatuhkan buah kurma. Maryam masa sakit nak melahirkan Nabi Isa, Allah suruh Maryam makan pokok kurma. Oh, Allah suruh pada perempuan nak bersalin. Kaji sains, betul, rupanya kurma adalah supplier tenaga segera pada badan. Dia makan kurma ni, dia hantar tenaga cepat, dia cepat hadam, dia hantar cepat ke seluruh badan. Sebab tu sunat berbuka puasa dengan kurma. Ini makanan yang Nabi suka. Tapi tuan-tuan, ada seorang akak tu, dia kata, Ustaz, saya kalau mengandung tak naklah makan kurma. Saya kata, sebab apa kak tak nak? Saya bimbang nanti baby keluar warna macam kurma. Dia Allah, dia takut baby warna kurma, tak nak makan. Saya nak beritahu pada, saya kata, kak, kawan-kawan kita orang India masa mengandung tiap-tiap hari minum susu. Nak kena sambung ayat tak? Tak payah sambung dah. Dan sekarang ni, tapi di sisi Allah, cerah ke gelap ke, tak ada kiraan. Yang dikira di sisi Allah ialah iman, taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa. Bukan yang paling handsome, bukan yang paling putih, bukan yang paling gelap, tak, yang paling bertakwa. Jangan bimbanglah masalah kulit ni, yang penting takwa. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, orang asal Habsyah, kulit hitam. Kulit hitam Bilal, miskin, bekas hamba, gelap, rambut keriting ni, tak handsome Bilal.
Kalau dia add Facebook, orang tak nak jadi friend, ignore, tak boleh jadi friend. Tengok profile. Tetapi Bilal masih hidup. Nabi kata, aku mendengar tapak kaki Bilal di dalam syurga Allah. Iman, dia kaya dengan iman walaupun miskin duit. Ini nilai di sisi Allah. Balik pada masalah masalah makanan tadi, kita cari. Sebab tu kita nak, kalau boleh, kalau makan daging bagaimana yang Nabi suka. Kemudian apa lagi, dalam rumah, orang yang baru nak beli rumah, aku nak beli rumah, apa amalan yang Nabi suka kalau nak beli rumah? Aku baru beli kenderaan, apa amalan yang Nabi suka nak beli kenderaan? Kan? Cari. Aku nak kahwin, apa amalan-amalan sunnah orang nak kahwin? Yang belum kahwin, dekat nak kahwin, cari apa sunnah aku nak kahwin. Ibu ayah, anak nak kahwin, beritahu dia orang. Kadang-kadang kita ni bila kahwin, apa kita bincang? Nak pasang khemah kat mana, nak jemput apa orang, lauk apa nak pasang lagu apa. Kita bincang tak apa amalan-amalan sunnah kepada pengantin. Itu baru orang yang sayang pada Nabi. Duk tengok dalam masyarakat kita ni banyak sangat. Kalau majlis kahwin tu, dia ada satu acara lepas akad nikah, dia panggil pengantin. Okey pengantin, acara apa? Acara batal sembahyang. Ya Allah, saya duk tanya ustaz-ustaz, cari dalam kitab, tak ada pun Nabi suruh batal sembahyang. Kadang-kadang pengantin tu sebelum kahwin dah 80 kali batal sembahyang dua orang. Beli kasut, beli baju, dah pergi dua orang naik motor, sekali break batal sembahyang, sekali break batal sembahyang. Depan nikah nak batal sembahyang. Yang Nabi kata, ambil sembahyang ada. Ambil sembahyang. Sunat pengantin malam pertama duduk dalam bilik, sembahyang sunat. Pengantin lelaki suami jadi imam, adik-adik ni yang muda-muda ramai ni nanti besar nanti hafal Quran, hafal hadis Nabi pun, hafal doa-doa dari Nabi. Suami jadi imam, selesai sembahyang sunat, isteri makmum, suami pusing ni, sentuh ubun-ubun isteri. Allahumma inni as'aluka khairaha khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha syarri ma jabaltaha. Doa sentuh ubun isteri malam pertama tu. Ya Allah, aku mengharapkan kebaikannya, kebaikan ciptaanmu padanya, aku minta berlindung keburukannya. Dia lupa tak tahu. Apa kaya terekam teguh ni. Apa nanti kalau lain kali nak kahwin buat cakaplah kat isteri, abang bukan nak kahwin sangat, cuma dulu tak buat sunat tu. Dia nak kena kahwin jugalah sekali lagi. Bukan nak kahwin sangat sebab nak buat sunnah je. Kalau kita lepas Nabi, tahulah anak-anak menantu kita. Ulama menyebut doa yang sama Nabi membaca ketika Nabi membeli unta. Beli unta, beli kuda, Nabi akan sentuh kepala unta, Nabi baca doa yang sama, aku mengharapkan kebaikannya dan kebaikan ciptaanmu padanya. Nabi beli unta, letak tangan atas kepala, baca doa. Kita tak beli unta, kita beli apa? Kita beli kereta, kita beli motor. Maka ada ulama yang menyatakan bahawa Nabi letak tangan atas kepala unta, baca doa ni. Kita beli kereta, tak tangan, Allahumma inni as'aluka khairaha, doa. Ni sibuk dia nak mandi kereta, mandi kat kawah lah. Nabi ajar kenderaan. Ya begitu, kita cari satu persatu. Saya ingat lagi masa saya nak kahwin dulu, yang pertama dulu, kita biasalah duduk berhubung dengan sendiri, lebih tahu keluarga saya nak sampai berapa, kena rugi macam mana. Dia duduk berhubung. Antara perkara sunnah ialah pengantin, Rasulullah dulu, Rasulullah minum air susu, Rasulullah tinggal separuh, Rasulullah beri pada Aisyah.
Ini dia panggil untuk menghilangkan nervous. Apa nervous? Gemetar ngantin perempuan malam pertama. Ini cara Nabi nak break the ice dulu. Beri minum, Nabi minum susu, Nabi suruh Aisyah minum, sembang. Sebab ialah gemetar kan. Cuma pengantin perempuan zaman sekarang tak gemetar dah, buka pintu yes. Ini dia kira cerita Aisyah lah. Jadi saya beritahu lah pada bakal isteri ni, esok kita nak akad nikah ni, sunnah Nabi minum air susu. Tolonglah sediakan air susu malam tu, kita buat sunnah Nabi. Tapi susu strawberry tak mau request sikit lah, strawberry kan warna pink romantik sikit lah. Jadi dia saya pun minum sikit, ambil minum, Aisyah minum, saya minum. Kita cuba nak buat apa perkara-perkara yang Nabi SAW anjurkan satu persatu. Mak sakit, ayah mati, baby lahir, satu kita cari, kita buat sunnah Nabi SAW. Baby lahir, apa perkara sunnah baby lahir? Bawa satu sekali, azan, iqamah. Nak cakap senang, tak mengaji, pening kepala juga. Seorang ayah muda baru dapat anak sulung, nurse kata tahniah cik, silalah nak azan. Dia dengar dah sunat azan, tapi Allah nak macam mana, dia panik dah. Tahu sunat azan tapi macam mana, tapi pandai ayat dia. Anak sulung ni nak ambil berkat atuk azan dia. Ada ayat dia. Atuk kata, ayah sunat tak, nombor 2, nombor 3 tak apalah, yang sulung ni nak berkat atuk azan. Cara dia cover. Last kali dah orang paksa, orang suruh juga, dia pun azan. Dia pegang baby, Allah, dia teriak macam kat masjid. Ya Allah, berak tai hijau baby. Dia orang kata azan dah. Kita bukan nak panggil orang semayang, kita nak masukkan kalimah tu. Baby kalau pandai bercakap, dia kata jahil ayahku. Dia kita teriak apa macam tu. Laungan kalimah kita cari belajar. Tapi mengaji pun kadang-kadang panik juga. Saya masa baby ketika besar dah, nak masuk 2 tahun dah, belah besar sikit, 3.9. Isteri bersalin lama sakit tu, daripada tengah malam pukul 4.30 baru bersalin. Dia sakit nak bersalin, bapak baby tu menangis kat sebelah. Jadi bila baby tu, Ustaz bagi Ustaz, silalah, Alhamdulillah, kita sedih ada, gembira ada, air mata ada, tak senyum ada. Baby azan, separuh azan lah, aku azan linga kiri salah. Tengok tu takut neh nampak orang malu juga lah. Saya baik neh tak nampak azan pula belah kanan, azan terlupa. Dia campur terharu, sedih, gembira, panik. Tu yang tak belajar tu, bukan mengajar, bukan belajar, siap ngajar orang, tapi sampai masa panik tak jadi juga. Tapi kita cuba nak buat. Sebut bab salin ni kalau boleh kata, ini bukan sunnah lah, sunnah secara umum menghargai isteri. Suami-suami kalau isteri sakit nak bersalin, duduklah kat sebelah isteri, hargai isteri. Boleh? Hospital sekarang boleh masuk tak suami? Swasta boleh? Allah usahakanlah suami-suami tengok isteri kita sakit nak bersalin tu, ya Allah, nak melahirkan anak kita, menyebabkan kita menghargai isteri. Satu. Yang kedua, kita ingat mak kita dulu sakit nak melahirkan kita macam mana. Tengok, bila kita tengok isteri sakit bersalin, kita menghargai dia. Tak ada dah masa tu saya ingat, Allah, hilang habis niat nak kahwin 2, 3, 4, habis hilang masa tu. Hilang masa tu lah. Jadi kita duduk sekali, beri semangat, tolong doa, hargai isteri. Rasulullah SAW mengajar kita menghargai isteri. Be a good listener, menjadi pendengar yang baik kepada isteri. Ini rumah tangga Rasulullah SAW. Buat akikah, orang kita dapat baby, potong jambul. Yang sunnahnya apa dia? Potong kepala. Siap baby kena potong kepala.
sunnahnya ialah cukur sampai licin, timbang berat rambut, sedekah nilai emas. Itu yang sunat. Melih kambing, ajak orang makan, declare nama pada hari ke-7. Saya ingat anak sulung dulu, kita baru kahwin, bajet-bajet pun tak berapa ada sangat, tapi niat nak buat benda sunnah. Baby keluar, Allah, tebal pula rambut baby. Mesti banyak kena sedekah ni. Kita bajet tak ada, sekarang ada lah bajet lebih sikit ya, tapi buat juga, sebab ini perkara sunnah. Kita harapkan ada keberkatan pada anak-anak ya. Ada ayah-ayah muda ramai, dia nak buat akikah, mak kata pula kena panggil kumpulan marhaban, selawat, sewa kemah, sewa kursi, buat ni. Allah, aksesoris. Menyebabkan dia kata, Allah mau bajet tak cukup sunat je kan, kita tangguh dululah, tak buat lepas. Ustaz, tak boleh ke buat marhaban selawat? Boleh, buatlah. Tapi kalau tak buat, sah tak akikah? Sah juga. Kita buat yang asal. Kalau tak buat pun tak apa. Nak kena panggil seorang-seorang, potong sikit-sikit, buat tak apa. Tak buat tak ada masalah, cukup kat rumah pun dah sah dah akikah kita. Kita berhenti dulu sekejap untuk azan. Lepas azan ni kita nak dengar Ustaz Izhar cerita apa yang nak disebut oleh beliau. Ni mesti banyak cerita-cerita menarik daripada Ustaz Izhar tadi. Kita azan. Boleh kita sambung sikit lagi perbincangan kita? Boleh sambung Cuma saya perhatikan bila azan, adik-adik kita sebahagiannya pakat bangun, dia ambil air semayang. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, tak tahan nak kencing, bangun pergi kencing. Jadi sementara azan pergi kencing sekejap, atau ambil semayang. Ada kemungkinan kedua, dah biasa dengar azan, pergi tajdidul wudu, perbaharui wudu. Saya teganglah sikit nanti tentang perbaharukan wudu ni. Ataupun yang ketiga, memang biasa macam tu, dengar azan pergi keluar. Saya nak sebut khususnya pada adik-adik, kalau waktu biasa bagus, tapi kalau dalam majlis ilmu, sebaik-baiknya duduk dulu. Duduk dalam majlis ilmu. Mungkin terlepas pandang perkara ni, tapi untuk adik-adik, kalau dalam majlis ilmu, sebaiknya duduk dulu dalam majlis ilmu. Bahkan ada juga yang kita ada majlis ilmu, azan, majlis ilmu nak sambung jalan, kita bangun sembahyang sunat. Mana lebih afdal? Duduk dalam majlis ilmu ke sembahyang sunat? Duduk majlis ilmu ni sunat tak? Kan? Jadi lagi powernya, waktu biasa tak sembahyang sunat pun. Malam ni tiba-tiba jadi kaji sembahyang sunat. Ada gitulah. Jadi biar kita tahu mana afdaliyahnya. Saya tak kata tak boleh sembahyang sunat. Biar kita beramal berdasarkan ilmu. Kita faham sunnah Nabi SAW. Saya nak silakan Fadil Ustaz Izhar. Macam saya kata tadi lah, payah kita nak dapat peluang live jumpa Ustaz Izhar ni. Jadi silakan Ustaz, sambung. Terima kasih kepada Ustaz Said, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nabi SAW disebut dalam suatu hadis, ma taraktu fikum amrain, aku tak tinggalkan kepada kamu kecuali dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, kamu takkan sesat, kamu takkan terkeluar daripada landasan syariat kalau kamu berpegang dengan duanya. Pertama, kitab Allah, iaitu Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, Nabi SAW meninggalkan sunnah kepada kita cukup banyak, dan ia telah dilakarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
Apa kata Allah Ta'ala? Laqad kana lakum, sesungguhnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh-contoh akhlak yang kamu kena ikut. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Ni. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang bukan Islam? Pertama, seperti mana yang saya jadikan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir ini cukup banyak riwayat. Cukup banyak. Yang saya nak bawa riwayat yang masyhur. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq dia pegang dengan apa yang Nabi sebut, lan tadillu in tamassaktum bihima. Kamu takkan sesat kalau pegang dengan sunnah Nabi. Kamu takkan berbalah kalau kamu pegang dengan sunnah Nabi. Nampak? Abu Bakar datang rumah Aisyah radhiyallahu anha. Anak Abu Bakar. Jumpa dengan anak Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda alaihi salatu wassalam. Ya Aisyah, bapa nak tahu apa sunnah Nabi yang bapa tak buat lagi. Aisyah cakap, ya wahai abi, wahai ayah, wahai bapa, bapa buat semua dah. Dan bapa adalah yang terpilih dalam kalangan sahabat-sahabat lain yang boleh mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah pertama. Bapa kata, ada tak lagi yang bapa tak buat? Memang bapa dah banyak cuba buat, dan ada tak lagi yang bapa tak buat? Dan apakah yang Nabi selalu buat yang bapa tak buat? Jawab Aisyah, ada satu perkara. Nabi SAW setiap pagi kalau pergi ke pasar Madinah, Nabi akan singgah bertemu dengan seorang Yahudi miskin yang minta sedekah. Dan kita tahu Nabi SAW ni cukup tak suka orang minta sedekah. Cukup tak suka. Bahkan ada riwayat dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW kata, orang yang mempunyai kemampuan dan mempunyai sifat yang cukup, meminta-minta ketika hidupnya, tak nak bekerja, akan bertemu dengan Allah. Laqiyallah, akan bertemu dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan muka dagingnya jatuh seketul-seketul, tuan-tuan, tinggal tengkorak depan Allah Ta'ala, sebab tak malu minta sedekah. Itu sebabnya kalau orang tak mampu macam mana pun dia kena kerja, sebab Allah jadikan muka bumi ini untuk kerja. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Siang cari kerja yang mempunyai kemampuan. Orang buta tak diberi alasan untuk minta sedekah. Saya buta, tolonglah bagi derma ke saya. Tak boleh. Abdullah bin Maktum, orang buta zaman Nabi, dia seorang bisnes juga, kecil-kecilan, boleh hidup tanpa minta sedekah. Kenapa kita hari ini minta sedekah? Kata ikut sunnah Nabi. Nampak? Ini sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi jumpa Yahudi ni mata buta. Nabi tak bagi tahu sahabat orang Yahudi dia, engkau ni pergi kerja lah. Tak ada. Nabi pergi setiap pagi bagi makan kepada Yahudi buta ni tadi. Setiap pagi Nabi beli makanan khas, roti. Nabi beli roti. Ada riwayat kata Nabi beli roti dengan ajin, dengan makanan Arab. Dia pergi tu suap dekat mulut orang Yahudi yang buta tadi. Tiap-tiap pagi Nabi buat. Maka bila Nabi SAW meninggal, Abu Bakar pergi ambil tempat tu. Dia dengar cerita Aisyah kata beli makanan ni, pergi bagi Abu Bakar. Esoknya pergi cari keliling pasar Madinah, tak jumpa, sampai jumpa satu tempat yang orang Yahudi itu dalam keadaan sangat-sangat lapar. Datang Abu Bakar, suap makanan yang sama, cara suap yang sama, sampai dekat mulut, dia tak makan. Dia kata, siapa? Ana, yang aku orang yang selalu bagi makan pada kamu. Abu Bakar kali pertama, aku yang bagi makan pada kamu selalu sebelum ni. Tak. Dia buang, tak nak. Kita kalau orang dah tweet, aku bagi kau tak nak pula, kurang ajar. Tak, dia tak mau. Dia tak mau makan. Abu Bakar dapat rasakan yang dia tahu siapa yang bagi sebelum ini. Lelaki buta Yahudi itu bertanya, siapa kamu? Aku adalah Abu Bakar, sahabat kepada orang yang sebelum ni bagi makan kepada kamu. Mana pergi dia? Mana pergi dia? Dia selalu suap aku, cara dia suap sangat lembut. Dia suap dengan penuh
sangat kasih sayang. Allah, Yahudi dia tahu tuan-tuan.